Soalan pertama, jemaah baru ni hamba atau pokcik hamba balik Arab Saudi. Dia ada 2 rumah. Di sini di Arab se. Lepas tu jemaah hari tu flight dia pukul 2.30. Kerana dengan solat jemaah dia. Sebab nak check in kurang pukul 12 kena masuk dah. Setahu hamba tak boleh musafir hari jemaah lepas subuh. Lepas tu pokcik hamba ni siapa Arab nu dia nak buat umrah. Soalannya boleh ke buat umrah dalam bulan haji? Ada kata kena dam, ada kata tak. Hak mana se? Boleh tak orang dalam ihram pakai selipar macam krok? Guana hukum suami yang dia batalkan puasa Ramadan dia dulu dengan makan, lepas tu baru dia jimuk isteri dia. Kena kafarah 2 bulan ke tak? Ke kalau biasa saja? Pokcik dia ni balik ke Arab Saudi. Tapi nak flight dah segi Arab Saudi ke nak pergi Mexico mana-mana pun. Hari Jumaat flightnya pukul 12.30 atau pukul 2 atau 1.45. Yang menyebabkan belum naik kapal terbang lagi kena ada di airport dah. Tak untuk cek apa benda visa dan seumpamanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad kalau kita musafir lepas solat subuh maka wajib Jumaat dengan molek. Betul. Tapi bagi perjalanan yang kita boleh aturkan sendiri. Kereta kita, lori kita, bah kita driver. Kalau hak orang bawa, tak masuk dalam pandangan ni. Dah kalau kapal terbang, kita boleh atur diri. Kita kabar ke pilot. Boleh. Tolak bulan subuh pilot. Boleh. Dah kerajaan siap dah. Dah kalau kita tak mau pergi kapal terbang tu, kita nak pergi dengan motosikal. Boleh Arab Saudi? Boleh. Takut tak siapa. Nah, jadi kalau kenderaan yang kita tak boleh nak kawal dia, tak masuk dalam bab lepas subuh atau belum subuh, tak dia hukumnya boleh tidak menunaikan Jumaat. Faham? Termasuk perjalanan di laut, perjalanan udara atau kereta api. Kemudian pula dia buat umrah dalam bulan haji, boleh ke tak? Cikgu? Memanglah buat umrah dalam bulan haji. Moleklah. Nak. Kena dang tak buat umrah dalam bulan haji? Kena tak? Sebab apa tak kena? Kalau buat hak kena dang, buat umrah dulu. Faham? Baru buat haji. Kalau buat haji dulu, baru buat umrah, tak kena. Jadi kita tengok dalam bulan haji tu, umrah dulu ke haji dulu? Dia lain-lain tu. Pakai selipar macam krok, tak kira lah model apa pun. Kalau orang pakai selipar, kena tak dang orang haji? Tak kena. Faham? Walaupun selipar dia berjahit. Kerana maksud berjahit itu ialah pakaian macam seluar baju. Faham? Jadi pakai hak lepas. Ada pun kasut kalau dia jahit bercelobel itu beg kasut. Dah jadi jahit. Itu tak ada masalah. Ada orang apa tali pinggang tak dipakai kau. Apa? Kat tali pinggang tu dia ada jahit kocek. Dipanggil berjahit. Itu tak masuk. Pakaian kita ni jenis lepas. Lepas tu jimak ni bulan puasa dia nak jimak bini dia pergi makan dulu. Ni yang dia nak tanya sangat Arab Saudi nya kona. Nampak? Jauh lekok tu. Yang awaknya jumhur ulama kata kena kafarah. Mazhab Syafi'i pendapat muktamad tak kena kafarah. Kena kafarah ni batalkan puasa dengan jimak. Faham? Wajib ke perempuan melabuhkan tudung sehingga tutup dada? Tak wajib. Begitu juga perempuan tak wajib pakai jilbab. Perempuan tak wajib pakai stocking. Faham? Kerana yang diwajibkan hanyalah menutup aurat. Faham? Ulama tak kata wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Jadi tak pakai tudung, dia pakai kemah tu. Tak ada masalah. Hukumnya tutup aurat dah. Nampak? Jadi bila pakai tudung, tujuan apa pakai tudung? Mudah untuk tudung kepala dan lehernya. Dah dada guana pula. Asal cerita. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Firman Allah. Faham? Dalam surah Al-Ahzab. Hendaklah perempuan-perempuan Islam itu melabuhkan akan kain ke atas kepala-kepala mereka yang dinamakan jalabib ataupun jilbab. Nampak? Jadi ke atas dada-dada mereka. Maka ambil kain, letak kain gini sama ada kain lepas tu kain tudung ataupun kain jilbab. Tak kira lah kain selendang,
letak, tak nampak rambut dan tak nampak tekak dan menutup apa sebab menutup dada, belahang dada. Nombor satu kali ulama tafsir kata dada ni dia belah. Baju ni kalau tak belah tak boleh masuk. Kita pergi tepah baju, tak usah belah kata buat tekak saja. Ni ada belah ni. Ada tak? Kacing ke butang tak? Asal kita buat baju lubang ni saja. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk lah gitu. Haji Zul. Faham tak? Nah, orang faham ni dia pada teruk gitu. Jadi mesti ada lubang belah dada. Belah dada ni, nak kalau kita pakai sibak kecek, pakai lilit tekak, nak nampak tak dada? Nampak dada, maka kena labuh tutup belahang dada. Hak nombor satu. Yang kedua pula, baju dia tu ketat, nampak betul dada. Bila nampak betul dada, wajib labuh pada lebih bawah daripada dada. Maka ulama kata kalau tak ketat, baju dia tak nampak betul dada, nampak tak lagi aurat? Tak, maka sunat labuh pada dada. Tak wajib dah lah. Kerana tujuan wajib menutupkan yang tidak boleh kelihatan. Faham? Jadi labuh itu ada kala wajib. Bila bajunya ketat, bajunya ada lubang tekak, bajunya jadi nampak tekak, maka wajib kena labuh. Dah kalau sekat tak nampak betul dada, tidak haram dah. Dah? Soalan seterusnya. Apa hukum minum air yang ada semut? Perlukah kita buang semut dalam air? Atau air seluruhnya jika melibatkan kuantiti yang banyak? Hukumnya, kalau kita sengaja letak semut, haram. Kita pergi makan. Tapi hak goliknya tak sengaja dalam air ada semut. Jawabnya, ulama sebut, serangga atau haiwan yang tidak ada darah mengalir, dia masuk dalam air kita, dia mati, tidak menajiskan. Yang menajiskan air kita minum atau air nak buat mandi adalah binatang yang ada darah mengalir. Napa mampu dalam gelasmu? Kubar. Nah, maka kubar menajiskan. Nah, kenapa mampu dalam gula? Semut. Faham? Kumbang. Jenis kerangga yang tak ada darah mengalir. Maka buat keluar bakar dia, air itu boleh diminum. Faham? Kemudian ulama kata kalau banyak sangat sehingga mengubah rasa air, haram diminum. Jadi kotor. Faham? Faham tu? Dan kalau minum dengan semut-semut sebab tak nampak, tidak haram. Payah nak buang. Nak semut terjun dalam air kopi kucak, maknanya stekor besar. Nak, dah semut dalam gula, dah ingat masuk tadi. Hitam nampak, tak nampak, pakai halal. Bukan halal maknanya makan semut, halal minum air sekali dengan semut. Tak, semut kutik suku, buah suku, mamah, haram. Sama macam makan buah-buahan yang dia ulat kecek, payah nak cabut, payah nak buang, maka halal makan dengan buah. Tak, kutik ulat suku buah sepiring, tak, haram makan. Hak aurat wanita Islam dengan wanita bukan Islam sekadar mana? Wajib kena tutup, kena pakai baju, dimaafkan nampak lengan kalau dalam duduk sebilik. Kalau duduk serumah, boleh sisi lengan dan boleh buka kaki. Masalah tutup rambut, dua kaum. Kaum yang pertama kata kena tutup juga, kaum yang kedua ringan sikit, boleh buka kepala. Kalau duduk sebilik dengan kapi laknat. Soalan seterusnya. Yang mana lebih utama, taat mak kandung atau mak tiri? Sejak dari kecil saya dijaga oleh mak tiri. Besar ni baru jumpa mak kandung. Macam nak jaga yang mana lebih utama? Ayah sudah mati, mak kandung ada suami baru. Jadi dia dibela oleh mak tiri. Bila dibela oleh mak tiri, besar ni baru mak kandung jumpa. Hak mana dia nak taat? Jawabnya, kalau dalam keadaan demikian, kata setengah ulama, orang yang membesarkan dia. Dan wajib dia hormat ibu kandungnya sendiri. Bukan makna bila ibu kandung dia kata, jangan ikut mak tirimu. Padahal mak tiri dia duduk bela kita. Susah-susah dari kecil, sampai ke besar, sampai kerja.
Hak Nun tak kenal dengan mak tiri. Nak, maka dia derhaka kepada mak tiri. Kerana dalam konteks ni, mak tiri macam mak dia dah. Kerana dia panggil wali yang menjaga dia. Adapun mak tiri walaupun tak bela dia, haram juga kita buat lebih kurang. Wajib kena hormat, wajib kena beraloh, kena beradab. Kerana dia tak bela kita. Jadi silap apa dia? Silap mak sendirilah. Nak. Soalan seterusnya. Tempat karaoke dikira tempat maksiat. Niat kita bukan nak buat maksiat, tapi nak pergi nyanyi saja-saja je. Di karaoke ni bukan makna maksiat. Karaoke itu makna kita menyanyi ikut akan lagu yang keluar dalam TV. Nak jadi maksiat ni ada orang puang pula nyanyi. Lepas tu laki-laki bukan mahram, bersorak apa semua baru jadi maksiat. Nak kalau puang suku, laki suku tak jadi maksiat lagi. Faham? Jadi kalau atas jalan rolik gak, nak memang maksiat berlaku di situ. Lepas tu orang lain duduk hak luar maksiat, kita biar nak nyanyi saja, dikira masuk dalam majlis maksiat juga. Jadi karaoke tak usah lagi tempat karaoke hak maksiat gitu. Nak nyanyi sangat galak kata di rumah sudah. Beli alat karaoke buh di rumah. Nyanyi lagu negaraku. Nampak tak? Tak ada masalah, bini mu tukar joget apa, duduklah beledi. Pada badang ada najis. Dalam perjalanan untuk bersih diri dari najis, kita tak tahu mana najis itu mengenai tempat yang dilalui seperti almari, kain, nasi. Apakah barang itu najis? Bagaimana hendak menyucikannya? Dia di tubuh dia ada najis. Contohnya katakan dia melihayang ataupun dia siang ikan. Maka kena di baju dia darah-darah ikan. Dia naik atau mau ambil barang. Maka dia tak tahu kena kedok lah, digobok, dikatil. Bila begitu tak wajib basuh. Yang wajib kita basuh barang dalam rumah yang kita yakin kena najis saja atau berat sengkeang kena najis kerana ada korenah dia. Yang kita ragu kena kedok, tak payah basuh. Lepas solat Isya, orang semayang sunat apa? Sunat Isya. Lepas solat Isya, sunat Isya. Dah niat gua mana? Sahaja aku semayang sunat selepas Isya. Senang ni. Doa apa yang dibaca ketika antara dua khutbah Jumaat? Khutbah pertama nak masuk yang kedua. Tidak ada datang sebarang doa daripada Nabi SAW antara dua khutbah masa khatib duduk. Faham? Jadi kita nak berdoa di situ, memang masa itu masa mustajab dipanggil. Faham? Nabi tak kata baca doa ni. Cuma Nabi bilang dalam hadis, di antara tempat yang mustajab doa ketika duduk sekejap khatib di atas mimbar. Faham? Antara dua khutbah. Jadi kalau tempat kita Tanah Jawi ni, Tok Bilal baca. Makmum amin. Yang sebenarnya siapa-siapa boleh baca doa masa tu. Sunat belaka. Kita nak amin Tok Bilal pun boleh. Kita nak baca doa suku kita seorang pun boleh. Tak ada masalah. Nak tak ada tangan pun boleh. Tak mutadah pun tak ada masalah. Tak usah berbalah. Dalam hadis tak ada sebut kena baca ni. Dalam hadis hanya sebut ini masa yang mustajab. Faham? Jadi ambil peluang, bacalah sebarang. Kurang-kurangnya Allah maghfirli. Ampunkan dosa aku. Dan Tuhan ampun dosa, takkan win neraka, win syurga dan kesenangan kepada kita. Dah biarlah kita nak sedap dah baca untuk bila hak sama. Tak ada masalah. Faham? Doa Melayu boleh, Kampuchea pun boleh. Tak ada masalah, bukan semayang lagi pun. Saya minat dengar lagu kumpulan Guns N' Roses. Tapi saya tak tahu makna, saya minat je. Boleh tak? Dia gini, kalau lagu-lagu ni kalau daripada barat kebanyakannya, ada benda-benda yang haram. Contohnya dalam lirik itu mengajak kepada perzinaan. Tak boleh dengar lagu gitu. Ataupun mari minum arak. Dia ajak kasih dia meh kita minum arak. Atau malam ni kita setubuh malam ni. Dalam lagu. Tapi lagu putih dah kita bodoh. Best sama.
Atau esok kita pergi tanya paderi. Ataupun syirik. Ataupun hak hina agama. Macam lagu-lagu trash metal underground pelik-pelik lah ni. Hina agama, memuja binatang, macam-macam. Puja apa benda ni, liwat. Tak? Jadi sebaik-baik kalau nak dengar lagu, nak berhibur, biar tahu. Kerana ulama kata kalau kita pergi berobat, Tok Bomo tu dia baca, kita tak tahu macam tandanya kata pelik, tak boleh berobat. Faham tak? Tak boleh berobat. Kita kena tahu. Tapi kalau dia baca tu ayat Quran atau hadis, tak apa kita tak faham pun. Kerana barang tu barang molek. Lepas tu berhati-hati tentang masalah lagu ni. Soalan seterusnya. Lagu kok. Pendapat hak mana kok kata cabut tali kapang ketika tanam tidak haram? Tak tahu kok, tak je dengar kita. Yang kita dengar, kain kapang tak boleh ambil balik. Tali yang ikat kapang tu kain kapang lah. Dia ambil dari kain kapang, disirik buat tali. Faham? Bila kita sampai kubur, kita buka je lah pelegar. Jangan ambil. Yang ada sebulan kitab fiqh boleh ambil, tali tu tali orang. Nak ikat mayat, kain kapang tak ada tali, pinjang tali jerang. Hak tu wajib kena ambil. Hak orang. Banyak dia buat ni bid'ah. Ambil, ni ambil tali perut, ni bahagian kaki, ni bahagian kepala. Nak untuk sipang 3-4 beradik. Kenang-kenangan ingat kaya. Kenangan hak Nabi ajar ziarah kubur. Bukan tengok tali kapang tu. Suruh ziarah. Tengok jadi apa tengok tali gitu. Pasal orang dulu-dulu ni ambil tak. Mujur orang dulu dah ambil batu nesang. Kalau dia dah habis buat walib. Dah adik-beradik ramai, potong pak batu nesang. Orang luar, dia beli tanah lot dekat rumah saya. Dia buat rumah. Lepas tu seming dia habis. Dia pinjam seming saya. Dia khabar nak ganti pas hari-hari, tak ganti setarang. Saya pun curi seming itu sebagai ganti. Macam mana berdosa tak saya buat gitu. Jawabnya kalau dia ambil balik ceming dia, tak berdosa. Faham? Jadi orang ni buat nak pinjam seming, dia ada 10 bit seming. Dia pun ambil, jerang dia pun ambil 10. Jadi kabarnya 2 minggu lagi dia bayar dah. Atau 10 hari atau 2 hari lagi dia akan ganti balik. Rupanya tak sekarang. Pas supik. Pas supik. Tanya awak tak tahu. Maka semih hak lebih lagi hak kita juga boleh ambil semula. Faham? Yang tak bolehnya pergi curi harta dia. Tak boleh. Dia bahang semih kita sebit. Sebit ni berapa? 16. 16. Kita pun dah dia tak bayar. Esok kan kita naik tamu dia, kita pecah tabung lah umur, korek-korek bahang 16 ayat. Tak boleh. Faham? Tak boleh balas dengan curi gitu. Ambil balik harta kita, tak apa. Soalan seterusnya. Kerana kalau ada penjawab oleh seorang dikatakan sebagai sagu hati, bukan rasuah. Oleh itu kerana terasa ada keuntungan lebih yang ingin dibagi kepada pasukan projek, bukan tak niat apa-apa, bukan niat untuk mendapatkan keluaran sesuatu. Adakah semua itu halal? Jawabnya halal. Yang haram ni, dia beri tu untuk ambil kepentingan atau keutamaan atau kelebihan atau manfaat selepas daripada itu. Tak ada. Selanjutnya dia dapat projek, dia suka hati, dia bagi kawan-kawan dia hak dia kenal. Dan orang ni tidak akan dapat ada peluang untuk meluluhkan sesuatu di masa yang akan datang. Tak panggil rasuah. Nampak? Rasuah ni, beri dulu. Tak beri lagi hari ni, tak apa. Beri dulu bagian kita. Bila-bila dia ada budi dengan kita. Budi ke mana? Dia boleh meluluskan projek yang orang lain pun dapat projek itu. Kalau gitu rasuah. Tapi dah kita beri tu kerana dia buat laju sikit kerja hak kita dah. Tu bukan rasuah. Faham? Soalan seterusnya. Bagaimana cara nak bersihkan tilam tidur yang tebal dan kain cadar yang terkena air kecing bayi laki-laki? Air kecing budak 5 tahun. Kalau guna Febreze boleh suci ke? Baik, lembek kena air kecing anak. Air kecing mak. Kena atas lembek. Dah lembek, takkan nak akak lembek masuk dalam washing machine lembek. Tak boleh. Kalau totor boleh masuk dalam washing machine tak? Dah kalau lembek tebal tu, nak buat guana. Tak payah akak, ulama kata barang yang berat. Tak payah akak. Ambil kain buruk, pindah kat najis hak ada dulu. Atas lembek. Hak kadar mana dia tak serat lagi.
Pak tekan dengan kain buruk, biar hangga-hangga kering, lembab saja tinggal. Air serat di kain buruk. Lepas dah tinggal lembab saja, 3 kali jiruh dengan air bersih. Biar lebih pada kawasan hak basah tadi. Faham? 3 kali. Habis 3 kali kering, maaf pada syarak. Maaf kau ni, maaf awak tidur lah. Kira mayang atas lembek. Oh, tak mayang. Bukan kita nak kat takbir, pikul lembek atas belakang. Tak, hukumnya tidak lagi menajiskan sesuatu setelah dia kering. Soalan seterusnya. Masa semayang jemaah pada rakaat kedua selepas sujud pertama imam terus bangkit, tiada makmum yang tegur. Saya niat cerai imam dan sujud sekali lagi. Berapa makmum lain pula juga ikut sujud. Mana yang lain terus ikut imam. Persoalannya betulkan yang saya menceraikan imam tersebut. Jadi bila imam patutnya sujud sekali lagi, imam pergi berdiri. Jadi makmum terus cerai daripada imam. Tak betul lah. Kerana kita kena tegur dulu. Subhanallah. Tu imam pun turun semula tambah sujud. Baru naik rakaat kedua. Kita pakai cerai selalu. Jadi sebab tu kita tak boleh nak meninggalkan seseorang yang melakukan kesalahan tanpa beritahu salah ni. Pergi mayang surah ni kita dengar Tok Imam baca tak betul, kita pergi surah lain pula. Tak betul lah tindakan kita. Jangan pergi surah lain, betulkan hak dia salah tu dulu. Bila kita betul dia kerahkan juga, baru kita pergi semayang surah lain. Ni kita pakai tinggal, dia tetap dalam kesalahan. Sebab tu Nabi suruh tegur. Kemudian orang lain yang ikut imam, siapa yang berasa dia dah disujud 2 kali dah, padahal baru sekali, dia ikut imam, tak berdosa. Faham tak? Orang yang tak ada imam tinggal sujud seikut juga, batal lah dia. Faham? Makmum yang tahu silap namun terus ikut imam, apakah perlu diulangi semayang? Ya, kena semayang semula. Kerana sengaja sujud sekali. Makmum tak ada imam sujud sekali, makmum naik juga berdiri, makmum batal semayang. Tok imam naik bukan dia yakin sekali, dia yakin dia 2 kali dah, maka dia tidak batal. Jika imam sedar kesilapannya ketika belum habis solat, adakah dia perlu sujud sahwi atau tambah rakaat? Tambah rakaat, kerana sujud adalah rukun. Maka rakaat yang kurang 1 rukun, rakaat itu tidak terkira. Maka sebelum salam tambah 1 rukun, 1 rakaat lagi. Faham? Sujud sahwi saja tidak memadai. Jika imam sedar kesilapan bila diberitahu selepas solat berakhir, perlukah imam mengajak makmum bersolat kembali? Ya, kerana solat yang dia yakin tak sah, maka kena buat semula. Tapi bila makmum kata Tok Imam sujud sekali je, Tok Imam kata tak, saya yakin 2 kali, maka tak payah qada semula, walaupun imam memang sujud sekali sungguh, kerana dia yakin dia 2 kali, cuma pada hakikat sekali saja. Soalan seterusnya. Kawan saya beli tanah hasil duit haram dan tanah itu dinamakan atas nama ayah dia. Bila ayah meninggal, bolehkah anak-anak yang lain makan hasil jualan tanah tersebut? Baik. Hasil haram ni ada 2 jenis. Yang pertama, yang maknanya tak wajib kita jual balik tanah tu. Jadi milik kita dan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wajib kena jual, kena pulang balik. Mana yang pertama, umpamanya dia bekerja dulu, kerja tempat haram, kerja jadi tukang masak, restoran kafe, tokai suruh babi pegoreng juga, atau kerja dulu akak arak, orang suruh akak arak, kerja bawa dia balori, kadang bawa pelewuk, ni oleh bawa kasbuk, ikut siapa barang, maka rezekinya haram. 20 tahun bawa lori boleh beli tanah seluk. Hak tu tak wajib kena pulang balik pada siapa-siapa. Wajib bertaubat dan tanah tu boleh duduk. Faham? Ni ulama sebut. Yang kedua, wajib pulang balik. Haram ke mana? Tanah tu tanah tipu, bukan hak ayah dia. Ayah dia tipu, patutnya hak abang ayah dia atau anak beranak atau orang lain. Tipu dalam gerang apa semua, sengelak, boleh ke dia? Tanah tu kena pulang balik. Walaupun lama dah ayah dia tipu, masa Jepun mari hari tu. Faham? Jadi 2 jenis haram, faham baik tu. Hak haram dengan sebab dosa kita dengan Allah Ta'ala, bertaubat dan tanah tu kita duduklah. Haram hak jenis harta orang, kena pulang balik. Soalan seterusnya. Saya nak pergi umrah tapi PT tak cukup. Boleh tak kalau saya ambil pinjaman? Boleh. Untuk buat umrah. Saya berhajat sangat dah. Dah nak tunggu dah.
Orang tanya ulama'-ulama' boleh tak kita berhutang nak pergi ke Mekah? Kalau nak sipang 15,000 stokor nak ambil di mana? Nak? Jadi teringin sangat ni duk tengok orang haji, orang Mekah duk cerita sama hotel lah, jabano lah jadi. Nak? Buat pinjaman. 15,000 bayar 200 sebulan. 8 tahun habis. Contoh umpamanya. Pokoknya harus. Harus pinjaman itu. Dan haji dia ke mana? Haji dia tengok. Dia buat molek, haji mambruk. Buat tak molek, Marlboro. Nampak? Soalan seterusnya. Awal gini. Saya pernah minta suami cerai saya sebab ada selisih kecil dan suami saya tidak bagi respon. Apa hukum kepada saya? Adakah saya berdosa? Macam manakah cara untuk saya menebus semula dosa saya? Dia kesalahan kecil je. Berebut, nak mandi dulu. Nampak? Nak masuk bilik air. Dia kata kesalahan kecil. Jadi laki dia masuk dulu. Dia pun mengajuk, minta cerai. Jawabnya tidak bau syurga. Dah lagu mana? Kena minta apung untuk lelaki. Jangan main-main kau perang. Cerai aku. Cerai lah aku. Kadang-kadang benda kecil. Kadang-kadang janji nak beli selipar. Tak ingat. Jadi lelaki tu balik melenggang. Tak beli juga selipar. Dah tak ingat sungguh. Bina dah mana selipar itu? Dah tak ingat. Allah, dia bercing kita. Dah cerai kita kalau bercing sangat. Pasang apa-apa tak beli. Jenis ni tak bau syurga. Ni kata tengok orang belaki nak belaki. Bodoh. Biar benda tu besar. Suami tak semayang, suami cari harta yang haram, faham? Suami dera, suami hina Islam dan sebagainya. Tak, suami tak beri nafkah, baru menasabah. Rapuan kau. Soalan seterusnya. Pukul 9 kita berhenti ya. Adakah salat qasarnya boleh lakukan masa kita dalam perjalanan ketika bermusafir, dan salat jamak pula kita hanya boleh lakukan bila sudah sampai ke tempat bermusafir? Atau macam mana? Qasar dan jamak tak mesti dalam perjalanan. Syaratnya kita nak berjalan tu jauh. Mana jauh? 56 batu atau 90 km ke atas. Maka jaraknya destinasi dah jauh begitu, maka kita mulalah berjalan. Katakan sekarang duduk di Pasir Panjang, nak pergi ke Kuala Lumpur 450 km. Lebih dah. Maka kita keluarlah berjalan daripada Pasir Panjang ni sampai di Kuala Ibak, orang Bang Lohor boleh jamak, boleh qasar kalau kita nak. Dan kalau kita nak jamak saja tambah qasar, tak ada masalah. Jamak saja 4 rakaat. Tak qasar pun. Tak nak qasar saja tak mau jamak, tak ada masalah. Mayang Lohor 2, sekarang asar pula, mayang 2 pula. Nak tambah belaka nak buat biasa macam gedak musafir, boleh juga. Dah yang tak boleh, dak semayang terus. Cara salat jamak, salat jemaah dan salat asar. Bila semayang jemaah, kita semayang macam biasa. Allah, aku semayang pada jemaah, jamak dengan asar. Faham? Habis semayang jemaah, tak payah tunggu imam berzikir, berwirid, berdoa. Kita naik, kita semayang asar. Allah, aku semayang fardu asar, jamak dengan jemaah, 2 rakaat. Faham? Soalan seterusnya. Baru ni saya ada bincang dengan pensyarah saya tentang hukum hudud. Dia kata hukum itu tidak sesuai di negara ini. Sebagai contoh, dikatakan seorang pencuri telah disabitkan dengan kesalahan, tapi dengan tiba-tiba dia mengisytiharkan bahawa dia telah keluar daripada Islam. Bagaimana cara menjatuhkan hukuman terhadapnya? Kedua, bagaimana penzina Muslim dan penzina kafir dibicarakan? Adakah penzina kafir terlepas daripada hukuman? Sila jelaskan. Saya juga ada beritahu ke pensyarah saya bahawa perkara ini bukan kerja kita, tapi kerja hakim. Dia tetap dengan pendirian dia. Tolong bantu saya. Baik, dia bincang dengan pensyarah dia. Pensyarah dia kata tak sesuai, dia kata. Hukum hudud ni. Pasal dia pertikailah dalam bab ni. Jadi tu orang tak panggil bukan tak sesuai. Orang tu panggil tak molek atau tak betul. Faham? Bukan tak sesuai dah tu, tak betul. Hukum hudud daripada Allah ni tak betul. Sebab apa? Kalau gini orang curi, bila dia dijatuhkan sabit kesalahan, dia pun keluar Islam supaya bebas dari hukuman. Dia pun bebas Jadi tak moleknya ke Islam. Pensyarahmu ni bodoh pada lembu ni. Faham tak? Dan mu pensyarah bagi dia. Bagi matematik. Baik, awak tengah mengajar ataupun tengah buat kertas kerja, mari kanak-kanak, mari pelajar nak capur tangan kertas kerja awak, pensyarah. Marah tak? Dan ni mu bodoh dalam bab hukum agama, tak usah cara lah.
Kalau anak murid mu cara hak kerja mu marah. Pasal apa? Pasal mu lebih tahu. Mu pelajar mana tahu aku pensyarah. Aku tahu kerja aku dah mengerti dah bab uduk pensyarah hai. Orang kata tak boleh cara pasal bukan bidang kita, nak cara juga gila babi. Betul tak? Bagi orang tak boleh cara dia boleh cara hukum tu hang. Ni bukan manusia ni. Nak hipokrit. Dalilnya siap belaka dah hukum. Kitab-kitab bab hudud saja yang hukum-hukum macam-macam hukum cabang. Nak kalau maknanya nak ripung lah, penuh stadium. Lebih besar pada kitab-kitab konon-konon buku-buku jenayah undang-undang hak sibir ni. Mana segala hukum ada belaka dah. Kalau gini, kalau gini. Dah pergi kita jahit masuk capur kau. Nah, dah jadi istihad murtad. Atas hakim yang kata potong tangan kau. Orang potong kat tangan tu. Nak lari mana? Nah, sengaja mereka highlightkan bahawasanya kalau orang bukan Islam, tak kena hukum. Supaya kita nampak, dah adil gitu. Padahal hakim boleh pilih. Nak kena hukum kau? Boleh. Sebab zaman Nabi pernah nak pakai hukum Taurat, nak pakai hukum Quran. Tu kata pakai Taurat. Pasal kita ada Quran kena hukum watang. Dia pun pergi ambil Taurat. Nak kena hukum Taurat. Bila ambil Taurat, dia pergi tutup dengan tangan dia. Cik baca hukum Taurat. Ke mana? Dah mu tak mu kena hukum hudud ngak. Dia pun baca. Tak kena pukul, kena bergarak. Lepas tu balik lah. Nabi kata, cik akak tangan, rejam. Balik awal dia. Nampak? Mulai ada kena. Jadi atas pilih hang. Dia kata bab zina pula ramai ni. Profesor, hak bodol tu. PhD tapi lembu. Sama tak? Bapa dah cakap dia kata kalau berzina dengan orang kafir tak kena hukum. Tok mu tak kena. Mu belajar tak kitab hukum bab zina dengan orang kafir? Orang kafir ni kena hukum. Melainkan dalam agama dia ada juga hukum berat. Maka tak kena hukum hudud Islam, kena hukum agama dia. Bukan bebas. Dia kata bebas. Nampak tak adil? Pasal apa? Mu kafir ni orang Islam. Apa mu berzina dengan dia? Mu kena kat hukum. Dia berzina dengan kafir, tak kena. Ni lagi berzina dengan Islam. Mu kena. Ni 100 watang. Mu 100 watang. Ni rejam. Mu rejam. Nampak tak? Baru betul kita roda gitu. Jadi bersyarah sangat lembu. Dah sungguh natang jahat ni. Orang pertikaian hukum Allah natang. Natang tak pertikaian. Nak. Hukum Allah yang jadi kamu, hak buat anakmu, hak makan kamu dia. Pertikaian apa? Nak. Patutnya kita beri nasihat. Adalah ustaz tu kita beri dalam TV. Kita beri nasihat hudud ni, kita sabar dulu, kita beri nasihat pada penjenayah. Nasihat apa? Lawan hukum sibir kan yang hukum kau. Tak muat menjaga. Bayang hukum hak rek. Nak, hak hukum hak tak berkenaan dengan Quran hadis. Apa mu bahang hukum kau? Apa dak nasihat? Tu propok apa yang mu hukum mati? Nasihat Jangan gitu lain kali dah. Jangan propok. Gila kena undang-undang Mak Saleh, undang-undang orang putih, undang-undang Yahudi, jalan seketok. Faham? Penjara 18 tahun sebatang 5 kali. Dah mana dak nasihat dak lepas dia? Bayang nak hukum Islam, kita tak boleh kerah sangat, kita patut nasihat. Kita wikija ke dia. Nampak? Dia apa tu dia kena sekarang ni isu hudud ni sebenarnya satu kebaikan kepada kita kerana kita boleh mengenal siapakah munafik, kerana munafik ni dia tak nampak. Dia tersembunyi. Dengan terjelasnya isu hudud, maka kita kenal lah pihak mana yang menyembunyikan munafik di dalam hati. Kenal dah. Bila kita kenal, wala takum ala qabri, jangan kalau mati jangan nawak, Tuhan kata. Faham tak dia? Jagoannya sifat ni. Allah sebut dalam Quran, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Betul tak? Orang munafik ni nak kenal gini. Kalau tidak kenal. Mu ajak dia balik pada Quran dan hadis. Berhukum dengan Quran dan hadis. Maka kamu akan dapat pastikan seka munafik, mereka akan beri macam-macam alasan, nampak, dan halangan kepadamu supaya tidak balik pada Quran dan hadis. Sekarang banyak ramai tak beri alasan. Tu munafikin. Betul tak? Kita tak kata, Quran kata ya sudunaka angka sududa, mereka akan halang kamu, akan beri alasan, akan beri excuse, akan beri uzur macam-macam supaya tidak laksana Quran dan hadis.
Sebelum tu ra'aital munafiqin. Kalau kita ngaji tafsir, ra'aita tu duduk pada tempat jawab. Jawabnya apabila dia ajak kepada balik Quran hadis, jawabnya kamu akan dapat lihat munafiqin, nampak, akan membuat alasan dan keuzuran supaya tidak kamu laksanakan. Jelas. Tak payah tafsir, terjemah. Kalau tafsir nerak tu. Tak? Jadi jelaslah, boleh kenal sekarang hikmahnya siapa munafik. Tak, bila munafik Allah kata ke mana? Jangan sembahyang mayat mereka. Betul tak? Jangan ziarah kubur mereka kalau mati. Tu. Ni masalah. Nak? Ada apa-apa? Beres. Mengapa persandingan diharamkan dalam Islam? Mohon penjelasan. Jawabnya dah haram-haram. Haram kok mana? Dengar molek. Yang haram bukan duduk-duduk sanding ni hak nasi. Sanding ni duduk duduk pengantin perempuan dengan pengantin lelaki. Kalau dalam bilik dia tidur dua orang malam, orang panggil sanding ke benda? Tu kan sanding, tu tanding. Sanding ni, dah ni pukul apa sanding? Bukan makan. Dia tidak ada akang lagi. Makan orang tanya sanding pukul apa? Dah tak siap lagi pulut lepa. Kalau pulut lepa dia pula sanding. Dah sanding dia. Duduk atas kursi. Tu sanding, faham ke? Pengantin duduk atas kursi atau duduk atas latar berdua untuk dilihat orang. Dah haram tak? Dah haram. Haram kat mana duduk pengantin? Ambo jimak boleh. Takkan duduk tak boleh dah. Dah haram sanding. Dah haram dedah aurat. Dia aridiyum. Pengantin tak? Nampak rambut sepel. Molek dah pakai kacing tekak tu, pik bulak kot dada. Hak pakai baju gaun nampak kepala bau. Dah, hak pakai ekor pula macam ekor orang pengantin Kristian semayang dalam gereja. Jadi haram kot tu pula. Nah, lepas tu tabarruk berdoa-doa lalu, menyombongkan diri. Lepas tu kataan-kataan pula daripada orang yang melihat. Hak tukang tengok pula, mukhalatah tepuh jatang tina. Mukhabak aku nak tengok pengantin. Nah, lepas tu ada amalan-amalan khurafat pula. Nah, lepo berah. Benjih tak muka berah. Mana? Neh, lepo nak buang tu. Nah, lepo apa berah? Kalau kata buah air mawar, tak apa. Pasal dia mewangikan. Nah, ni berah. Ngatin bukan ayam. Nah, jadi nak duduk juga, nak sanding juga. Taat peraturan syarak. Nampak? Jangan dedah aurat. Jangan tabarrud. Nah, jangan orang-orang yang batal sembahyang perempuan, mari tengok kecantikan dia. Orang lelaki, turun tanah. Orang puang duduk atas pelamin. Nah, ngatin lelaki duduk dalam bilik. Buat gitu. Senang ni. Orang puang makan taumah, laki makan bawah. Tak usah naik bagi orang puang nak temu natu ni. Nak. Puang pun duduk sepak atas pelamin, duduk atas tikar. Nak ngepakar lawa ngapa nampak rambut dah haram lah. Orang puang yang mari tengok. Nak. Dah malam sekarang sanding ngetuk laki yang pula. Faham? Apa? Anak beranak saja, pak dara puang, mak dara dia, tok dia. Nak. Tok nyang dia, anak dia, adik-beradik dia. Haram tak? Tak apa lah. Pak lelaki pun mari duduk. Haji Zul. Tak apa-apa lah. Nah. Jadi bukan diri sanding tu, benda-benda hak sabit tu. Hak tu, kontrol tu. Baru tak jadi haram. Nak? Ada tak? Mana ke tahu seorang lagi. Kalau ada nak tak? Slow sangat tu. Agak ni. Ada. Masuk CD. Adakah semayang sunat tahiyat masjid tak payah niat iktikaf? Dah apa pula semayang niat tahiyat masjid lah. Niat iktikaf suku. Kita masuk tu niat iktikaf dah. Aku niat iktikaf dalam masjid ni padahal dalam jalan tak apa dah. Dalam semayang tahiyat masjid lain pula. Allah, niat tahiyat masjid. Sebelum tidur sunat ambil wuduk, tapi saya suka peluk isteri saya. Ke mana? Ni soalan terakhir lah.
Ni panjang ni banyak ni. Tak ada habis ni. Baik, dia memang sunat bila kita nak tidur pergi ambil wuduk. Bukan wuduk nak semayang. Bukan wuduk nak baca Quran. Wuduk nak tidur. Siapa dah ambil, dah berdosa. Siapa ambil, boleh pahala. Tidur dia kemungkinan dapat mimpi yang baik. Ni, wuduk sebelum tidur. Ha. Tapi bila dia pergi ambil wuduk, dia nak tidur, dia nak peluk ini dia. Nampak? Dah. Batal pula. Nak. Ha, lepas tu pergi ambil pula. Lepas tu naik, peluk batal pula. Pukul 3 tak sudah lagi. Dia belain berkubang kali air wuduk bawah. Jadi air cor tu. Ha, ni kata kalau tak ngaji jadi bodoh. Ha, kalau kita ngaji ya bodoh jadi cerdik. Jawabnya mu naik, mu nak peluk, mu nak apa pun tak apa. Mu pergi ambil wuduk dulu. Nak tidur pergi ambil wuduk. Bila naik ambil wuduk, kita ada wuduk. Wuduk tu bukan nak semayang. Kita pun setuh kaki bini ke, peluk tekak ke, mu nak jek atas belakang ke, tak ada masalah. Nak? Jawabnya mu telah dapat pahala. Wuduk itu telah batal, tapi pahalanya tak batal siapa mu bangun. Nampak? Ha, sebab dulu katanya dah seorang tok guru, bila dia tidur, dia tak cara dah bini dia, tapi setuh kaki. Nak? Dah buat kati memang. Bukan kati macam ke pada bola kati. Duduk kat gun seorang, sini seorang. Nak? Kati. Duduk naik tak? Tepuh lalu. Nak naik? Tepuh. Apa tak dia tahu dah kita ada wuduk, kereknya buat tepuh. Jahat amal dia. Jadi bila tepuh dak batal dah wudukmu, masuk ulama dak batal, bukan dak batal wuduk hakiki. Dak batal pahala wuduk. Tak susah ha, tidur lah. Mana mu telah dapat satu fadilat, ambil wuduk sebelum tidur. Tak susah hak bab tu. Nah, ada gak bodoh kita cari batal golek but tengah. Pasal ambil wuduk baru dengar sani. Mujuk batal golek kalau nyatang ke plywood baru jadi pipau. Nah, jadi jeng, tak ada kasih sayang. Bini dia kata onjok kita dengar ni jadi tak apa sayang dah kita. Kita buat apa ni buah meja pipau tengah. Wallahu a'lam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu